Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Terima kasih Tuan Pengajar Majlis yang berbahagia, Datuk KSU yang berbahagia dan yang berusaha, Datuk dan Tuan TKSU, seterusnya tuan-tuan, puan-puan yang saya hormati sekalian. Pertamanya, saya ingin merakamkan ucapan terima kasih kepada pihak Magic kerana pada hari ini oleh kerana kita tidak dapat menggunakan dewan yang berada di blok C kita terpaksa mengadakan perhimpunan bulanan kita di Magic yang merupakan agensi di bawah MOSTI juga. Saya ingin mengambil kesempatan ini juga untuk merakamkan selamat menyambut bulan kemerdekaan, bulan kebangsaan kita yang telah sampai ke puncaknya semalam, iaitu pada 16 September di mana kita meraihkan Hari Malaysia yang ke-57. Dan saya baru saja pagi tadi kembali daripada Sibu, Sarawak, di mana semalam kita telah mengadakan majlis sambutan Hari Malaysia peringkat kebangsaan. Sudah pasti majlis-majlis untuk meraihkan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia pada tahun ini jauh berbeza daripada tahun-tahun biasa. Kalau tahun-tahun biasa sudah pasti ramai yang akan berarak dan akan berkumpul di sama ada Dataran Merdeka ataupun di dataran di Putrajaya untuk menyambut hari kemerdekaan, hari kebangsaan kita secara besar-besaran. Tak kurang juga sambutan Hari Malaysia yang biasanya diadakan di Sabah ataupun di Sarawak akan disambut dengan begitu meriah sekali dengan ratusan ataupun ribuan rakyat kita yang keluar untuk menyemarakkan semangat patriotisme mereka dan cinta negara mereka. Tetapi namun demikian, kita terpaksa hidup di dalam kebiasaan baru ataupun new normal ini, dan sudah pasti kemeriahan untuk sambutan, sama ada sambutan Hari Kebangsaan, Hari Malaysia ataupun apa saja sambutan-sambutan yang banyak yang kita ada di Malaysia ini sudah pasti berbeza daripada dahulu. Namun demikian, kerajaan harap bahawa kita tidak lupakan kepada social solidarity. Sebab itulah kita ubah istilah yang kita pakai awal waktu penularan wabak ini, social distancing, kepada physical distancing. Dan ini juga satu perubahan istilah yang digunakan pakai di peringkat antarabangsa. Sebab walaupun kita menjarakkan diri kita secara fizikal, tetapi tidak bermaksud bahawa kita menjarakkan diri kita secara sosial daripada satu sama lain. Jadi ditukar istilah itu daripada social distancing kepada physical distancing. Kerana walaupun kita menjarakkan diri secara fizikal, tidak bermaksud bahawa our social cohesion ataupun ikatan sosial kita terjejas. Ada banyak perkara yang boleh kita melaksanakan untuk memastikan bahawa ikatan sosial itu terus kukuh walaupun dalam keadaan kita terpaksa menjarakkan diri. Dan dalam negara seperti Malaysia ini sangat penting untuk kita ada social cohesion. I think the last 1 month always reminds us of the extraordinary and remarkable journey that this country has taken from 1957 to 1963 until today. Saya diberitahu bahawa apabila kita melihat kepada buku-buku sejarah, laporan berita pada tahun 1957, ada yang meramalkan bahawa Malaysia tidak akan berjaya sebagai sebuah negara kerana masyarakat yang terlalu berbilang bangsa dan kaum. We were destined to be a country at strife because of the so many different ethnic communities that were in at that point in time, the Federation of Malaya. Tambah pula apabila Sabah dan Sarawak telah bersama dengan Persekutuan Tanah Melayu pada 1963 membentukkan sebuah negara baru. When Sabah and Sarawak came together with the Federation of Malaya in 1963 to form a new nation, again, many said that this could not possibly succeed.
a country that was divided by the vast South China Sea. You add to the three major communities in Semenanjung, Malaysia, together with the other minority communities, Orang Asli, you add to them tens of 20, 30 different sub-ethnic groups in Sabah and Sarawak without a common identity. At that point in time, not even a common language. Bagaimana kita nak berjaya sebagai sebuah negara? And that's why social cohesion was so important. Kita telah membentukkan negara baru. Dan apabila kita berdepan dengan masalah pada tahun 1969, kerajaan telah melihat bagaimana we find something that could bind us together. And that was of course Rukun Negara, which became our national ideology. Because it was not only enough that kita ada perlembagaan persekutuan, tetapi we must have something that defined us as Malaysian. Jadi this social cohesion is so important during COVID. Apabila kita merasai penjarakan fizikal itu, we hope that technology can assist us in making sure that social cohesion continues to be part of Malaysia. Because the story of Malaysia, it's a success up till today, but it's a story that has not ended. And it's a story that we'll hope will never end. That we continue to strengthen the federation and the unity that we have together. Sebab itulah tuan-tuan dan puan, saya melihat perkembangan teknologi sangat-sangat penting dalam norma baru ini. Sama ada teknologi yang menggunakan beberapa aplikasi untuk kita mengadakan mesyuarat dan sebagainya, tetapi juga aplikasi yang meningkatkan lagi semangat kita, kekitaan kita sebagai rakyat Malaysia. We must try to find more applications in technology that will create that social cohesion. Kerana saya melihat apabila bukan hanya COVID, tetapi kita melihat kepada penularan teknologi baru pada hari ini. Many of our young people, my children, of course, some of your children, they are lost in their own world, their own digital world. Kalau dulu, zaman kita, when we were growing up, I'm not that young anymore, we all watch the same TV channel. Waktu itu tidak ada Astro, tidak ada YouTube, tidak ada apa-apa, tidak ada Netflix dan sebagainya. Jadi hidangan media kita semua sama. So in that sense, we watch the same things growing up. Because of the proliferation of technology today, what your child is watching or reading is not necessarily the same as mine. Dan apabila kita ada sistem pendidikan yang agak liberal, itu pun keputusan kerajaan. Ada yang pergi sekolah swasta, ada yang pergi sekolah kebangsaan, ada yang pergi sekolah jenis kebangsaan. Kalau dulu, zaman-zaman dulu tu 20-30 tahun yang lepas, kebanyakan daripada masyarakat, contoh China, anak-anak mereka masih lagi pergi ke sekolah kebangsaan. Tetapi sekarang ini 95% daripada pelajar-pelajar daripada keluarga Chinese memilih untuk menghantar mereka, anak-anak mereka ke sekolah jenis kebangsaan di tingkat sekolah rendah. This is a policy and this choice. Kita bagi kebebasan kepada ibu bapa untuk membuat keputusan dasarkan kepada keperluan dan juga what they feel is right for their children. But the thing is, technology has created that divide, has resulted in an even bigger divide. Apabila anak-anak kita dah lah tak pergi sekolah yang sama, tetapi melihat dan menonton benda-benda yang berbeza-beza dalam teknologi, they don't have the same thing. Ya, kita masih lagi ingat waktu saya kecil dahulu, rancangan televisyen akan berhenti pada waktu 12 malam. Dan sebelum dia berhenti mesti ada lagu Setia, Francesca Peter yang nyanyi. Itulah kita terpaksa tengok, kita terpaksa hafal, kita terpaksa nyanyi bersama dengan dia. And that created that sense of kekitaan, that sense of social cohesion. Sekarang ini, of course lah, siapa nak tengok, sorry to say lah, RTM, TV3, ya, mungkin ada yang masih lagi tengok, tetapi kebanyakan daripada anak-anak muda kita mungkin tengok saluran yang lain, YouTube, Netflix dan sebagainya. So we must try to figure out how it is that we can use technology today. Diffusion of technology yang telah menyebabkan fokus anak-anak kita lari sana sini dan tidak together anymore, to bring them back together. Sebab saya agak risau apabila kita tidak ada social cohesion. Kita melihat dalam media sosial, tiap-tiap hari dalam media sosial, sama ada dalam Facebook ke, Twitter ke, apa benda ke, asyik gaduh saja. Dia cari pasal, they find one issue to attack, and they attack on that issue, ya. Dan ini adalah satu perkembangan yang sehat sebab kita nampak kebebasan, kita nampak minda yang kritikal untuk question. This is fine.
But my fear is that kalau kita tidak melihat kepada apa yang kita dapat buat melalui teknologi untuk menubuhkan ataupun untuk kita meningkatkan lagi semangat kekitaan kita sebagai rakyat Malaysia, then we will definitely lose that social cohesion that has resulted in Malaysia being such a success story until today. Tuan-tuan dan puan yang seperti sekalian, seperti mana yang dilihat tadi dalam tempoh masa yang telah lalu selepas perhimpunan kita yang lepas, ada banyak program yang telah pun kita jalankan. Antara yang saya nak highlight adalah of course Kembara STIE kita. Dan ini adalah satu program yang sangat-sangat penting dalam kita memartabatkan dan merakyatkan sains dan teknologi. Saya melihat bahawa ini sebenarnya adalah masa yang sangat-sangat sesuai bagi kita untuk meningkatkan penerimaan sains di kalangan rakyat. Sebelum ini mungkin rakyat tidak merasai kesan daripada sains, tetapi hari ini sainslah yang telah menyelamatkan nyawa mereka, kerana mereka patuh kepada segala arahan, segala peraturan yang dikeluarkan oleh kerajaan yang berdasarkan kepada sains. Itulah yang menyebabkan Malaysia menjadi antara negara yang paling, saya rasa, selamat daripada wabak COVID-19. Ini adalah kepercayaan kepada sains. They may not know it. Mungkin rakyat kita patuh kepada peraturan kerana mereka tidak mahu disaman. Tetapi sebenarnya pematuhan itu berasaskan kepada sains. Dan di mana-mana saya pergi, saya kata pematuhan ini sebenarnya bukan soal undang-undang, tetapi pematuhan ini sebenarnya adalah sains. Kita patuh dengan arahan untuk memakai pelitup muka kerana daripada semburan itulah yang keluar daripada mulut kita akan berlakunya jangkitan daripada virus SARS-CoV-2. Kita menjarakkan diri sebanyak ataupun sejauh 1 meter kerana itulah secara purata distance semburan kita apabila kita bercakap. Kita basuh tangan kita dengan sabun dan air dan kita memakai hand sanitizer kerana itu dapat memusnahkan apa yang membaluti virus SARS-CoV-2 itu. Semuanya sains. Jadi bila saya ceritakan benda ni dalam Kembara kita kepada orang ramai yang mungkin tidak memikirkan soal sains di belakang ataupun di sebalik arahan kerajaan, baru mereka memahami bahawa tanpa sains dan penyelidikan kita tidak akan menjadi sebuah negara yang boleh maju. Ya, ada negara yang kononnya maju, memang maju pun dari segi ekonominya yang termaju, dari segi teknologinya yang termaju, tetapi dari segi budaya manusia mereka tidak maju langsung. Negara Amerika Syarikat, the greatest power in the world today, market leader in technology, in economy, in finance, tetapi populasi yang tidak mendengar kepada nasihat sains, bahawa kebebasan mereka lebih penting daripada kepercayaan kepada facts and science. Bilangan mereka yang dijangkiti dengan COVID-19 adalah 6 juta lebih, 6 million people. In any other country, that should be a crime to the government to have been so irresponsible and so incompetent that 6.5 plus million of their population dijangkiti dengan COVID-19. Yang mati 100,000 lebih. Di Malaysia ini bukan saya kata kita yang terbaik, tetapi oleh kerana rakyat kita dengar pada SOP, walaupun mungkin bukan kerana sains, tetapi kerana takut kena saman, tetapi akhirnya kita telah berjaya untuk membendung wabak COVID-19. Hari ini bila setiap hari kita dengar sidang media daripada DG Tan Sri Hisham dan sebagainya, bilangannya mencecah 2 angka, kita dah nervous. Walaupun bilangan penularan berlaku di pusat tahanan di Lahad Datu dan sebagainya, kita rasa nervous kerana kita dah membudayakan sains dalam COVID ini. We know that once it is out in community, it is very difficult to stop the spread. Jadi saya nampak bahawa kita telah mulakan Kembara STIE ini, walaupun tidak disengajakan kita mula dalam keadaan yang agak mudarat, tetapi we are confronted with a pandemic, and this is the right time for us to tell people
the importance of science. Baru-baru ni saya pergi ke Sabah. Maklumlah sekarang ini kempen pilihan raya di Sabah. Jadi saya pun kempen juga. Saya pergi ke sebuah satu buah rumah tu di sebuah kampung di kawasan Papar. Ya. Jadi biasanya bila saya pergi ke satu kawasan tu, biasalah kita buat ceramah, lepas tu saya minta untuk buat ziarah di beberapa rumah yang mungkin ada orang sakit dan sebagainya. Ada satu buah rumah tu saya ingat lagi, minggu lepas saya diminta untuk ziarah rumah tersebut. Saya pergilah, saya kata apa yang istimewanya yang ada di rumah ini. Dan sebelum saya masuk tu ada yang kata kepada saya, di rumah ini ada seorang makcik, dia ada, kalau tak silap saya, 6 orang anak. 3 daripada 6 anak itu adalah OKU yang mempunyai kelainan upaya yang sama. Mereka lahir tanpa kebolehan untuk jalan, and it was not polio, it was something else. They had their legs were not properly formed. Jadi bila saya keluar daripada rumah, saya terziarah, saya telah sampaikan bantuan, saya keluar daripada rumah tersebut. Jadi saya tanya yang bawa saya ke rumah tersebut, saya kata mesti ada sebab di dalam keluarga tu ada 3 anak yang mempunyai kelainan upaya yang sama, dan saya just assume lah mungkin genetics or something like that. And then of course the person who brought me there said, YB, dulu masa dia ni lahir, orang dulu kata bapa dia suka memburu di hutan, memburu rusa di hutan. So I said, ya. Dia kata orang dulu kata kalau memburu ni dia akan ada kesan pada anak dia. So I looked at him and said, you tahu kan, you cakap dengan Menteri Sains ni. So this kind of thing is still there. Ya, itu I don't know what kind of local folklore that is lah. Tetapi benda ni masih lagi ada. Ya, saya tidak kata bahawa sains itu boleh mengatasi segala-galanya. Kita ada budaya kita ada agama kita, but we have to be consistent. We can all be consistent. Ya, jadi saya rasa bahawa pembudayaan sains ni sangat penting, dan saya melihat bahawa do not underestimate the power that you can inspire a young school child. Ya, through our visits. Ya, mungkin tidak semua akan menjadi pakar-pakar sains, tetapi apabila kita buat kembara kita, apabila kita buat program-program kita, kalau kita boleh spark just one creative mind, one scientific mind out there, to become someone who is innovative, or someone who will break through the barriers of science one day, then the returns of investments are tremendous. Sains ni kadang-kadang, Datuk KSU, we cannot see the return on investment immediately. You know, don't treat scientific research as a business proposition. You know, we are not like businesses. They want to see returns in 3-4 years, returns on investment. Kadang-kadang fundamental research kita mengambil masa 10, 15, 20 tahun sebelum ia membuahkan hasil. Yeah, so when it comes to scientific research, when it comes to development of science, walaupun kita selalu sebut soal commercialization, sometimes it also takes time. Yeah, dan businesses will not invest in the research that governments invest in. I'll speak about that mungkin bulan depan. Tetapi saya cuma nak mention bahawa ini adalah satu masa yang sangat-sangat sesuai untuk kita membudayakan sains, dan untuk kita pastikan bahawa kita dapat menjadikan agenda ini sebagai antara agenda utama kementerian kita untuk bulan-bulan dan tahun-tahun yang akan datang. I'd like to use the opportunity of Perhimpunan Bulanan ini untuk just maybe share some thoughts that I have about general development, and also about how we approach our work. And of course, last week I shared with you 8 Fs. Jadi tadi keluar dalam video tadi. Today there's one more F that I wanted to talk to you about. I'll tell you about it later. But before that, I want to show you a picture. So, does anyone know what this is? It's a bridge. Do you know where this bridge is?
So, ini jejantas di sebuah negara di Central America, Honduras. Jejantas ini adalah nama dia Choluteca Bridge. So, as you can see, the bridge doesn't go over the river. Next. That was the bridge before, the old bridge. Dulu jejantas ini memang berlalu di atas sungai tersebut. Tetapi Honduras ini adalah negara yang paling banyak berdepan dengan bencana ribut hurricane. So when a hurricane hits Honduras, a lot of their old bridges like this will collapse, akan musnah. Go back to the first picture. So, what happened in 1996 was, they knew that the disruption was hurricane. Disruption yang sangat-sangat besar di Honduras adalah ribut hurricane. So they worked together with a Japanese company and they built this bridge. This bridge started in 1996 and they finished construction in 1998. They built it with Japanese technology, the best technology then. And the Japanese told the Hondurans, this bridge will not collapse. There's no hurricane that will collapse this bridge. And sure enough, a few months after Jejantas ini siap, a huge hurricane came. And the Japanese were right. This bridge survived. This bridge, everything else, musnah. You can see it was covered, but that bridge survived. You know, the Hurricane Mitch in 1998, dalam tempoh masa 4 hari, dia terima hujan volume of rain of 6 months. And yet that bridge survived. Tapi masalah dia, the bridge survived, but the hurricane was so strong, aliran sungai itu transfer. True story. Dulu sungai itu bawah Jejantas, but the hurricane was so strong, it caused a huge shift in sedimentation, everything, that the river went there. And that bridge became the bridge to nowhere. Akhirnya, selepas beberapa tahun, they managed to join that bridge up with the highway. But it's still a bridge over nothing today. So, what is the lesson from this? I wanted to share with you because, of course, this has been used in many, many presentations. And of course, people say, what is the lesson from this? One, that nature has its own rules, you know, that you cannot predict. And then, of course, negotiating risks. Sometimes it's uncertainty and all that. But the message yang saya nak hantar is that you cannot disrupt disruption. Last week, I spoke about being futuristic and foresight. But futuristic and foresight must come with another F that I saved for today, which is flexible. No amount of foresight can predict what's going to happen. Tidak ada penyelidikan yang boleh menjangkakan apa yang akan jadi 100%. And that's what this is about. We try to do foresight. Kita map dasar sains, teknologi, inovasi negara. Kita map 10 by 10. What are the technology drivers and all that. But jangan dalam keadaan kita buat perancangan, we think that we can disrupt or anticipate disruption. If we are not flexible, especially at MOSTI, in checking and rechecking our assumptions, katalah kita pegang pada 10 by 10 yang kita buat tu, sampai 5 tahun akan datang, tanpa kita melihat kepada perubahan teknologi, tanpa kita melihat kepada perubahan sosioekonomi yang ada, and just assume that that is the right decision because we did our research. That can happen. Ya? Sebab itu saya melihat COVID ini
telah menyebabkan banyak syarikat dan organisasi buat pivot menjadi lebih fleksibel. 2-3 hari lepas saya mendengar radio, sebuah syarikat yang ditubuhkan untuk menjual outdoor sports equipment online, local company. Tetapi bila MCO datang, he cannot sell anything because it's an outdoor sports equipment. Tidak ada siapa yang pergi camping, tidak ada siapa yang nak beli sleeping bag, tidak ada siapa nak beli hiking shoes. So they had to pivot because the river had shifted its course. So yang pengacara radio tanya, what did you do to survive? Dia kata, I went and sold indoor fitness equipment. Small pivot, but enough to survive 3 months. So dia jual segala bentuk kakas kecergasan untuk digunakan dalam rumah. So the same thing with government planning. We have to be quick to pivot. Ya, saya melihat bahawa dalam kerajaan perancangan kita sangat baik. Tetapi the amount of time it takes for us to pivot sometimes in government is so long. Kita ni macam Titanic. You can see the iceberg right ahead. It's already coming at you. Tetapi ia memerlukan so many different instructions, you know, from the guy who sees the iceberg to the end, to the control room, captain pula sampaikan kepada chief engineer sampaikan pula kepada mereka yang terpaksa manually ubah course of the Titanic. If you see the movie, it takes a long time. So government cannot be like Titanic. Government must be like a nimble speedboat. Nampak aja disruption, perubahan, we pivot quickly. Because kalau kita stubborn, kalau kita nak jadi macam Titanic, inilah cerita dia. Bila big disruption comes, suddenly we've built the best plan. Dasar kita yang terbaik. We think that is future proof. We think that is futuristic. We think that is ada foresight. But before we know it, the river has changed course because of something that we did not anticipate. Sama ada it's a once in a lifetime event, black swan yang tiba-tiba datang, tak ada siapa yang predict. And by the way, COVID is not a black swan. Black swan ini adalah event yang tak ada siapa menjangkakan, yang datang tiba-tiba out of nowhere. But if you look at the literature, people have been predicting a global pandemic for many years, and yet we didn't do anything. Jadi I don't know about the rest of government. It's difficult to talk about the rest of government. Tapi at least dalam MOSTI ni, kita kena pastikan bahawa don't ever think that we are so intelligent, insightful, that we predicted everything. If you cannot pivot quickly, and if you take the time like Titanic to change course, especially because we deal with emerging technologies, maka MOSTI, I might as well build a bridge like this at MOSTI later. We don't want to be like this. We want to be flexible. Jadi tuan-tuan dan puan yang seperti sekalian, the next few months we will set the new trajectory untuk MOSTI apabila kita melihat kepada rancangan Malaysia ke-12 dan sebagainya. We are unfortunately a government that is wedded to long-term plans. Kita punya planning pun 5 tahun, 5-year plan, and then dasar-dasar kita pun 10 tahun, ya. But this continual process of re-evaluating, of re-auditing, of checking assumptions again and again and again sangat-sangat penting. Ya, dan saya rasa in the emerging technologies that we're looking at, whether it's nuclear, whether it's nanotechnology, whether it's satellite and space, we have to be able to be flexible because things are changing so fast. And it's difficult, but government, we have to make big investments. And not everything that we invest in will be the great general purpose technology, you know. Some investments will be bad, some investments will be good, but that is the nature of investment in technology. You win some, you lose some, but hopefully we win more than we lose. Ya, tapi yang penting adalah untuk memastikan bahawa kita sentiasa bersedia untuk melaksanakan pivot. We're flexible enough as an organisation to pivot. So I leave you with that. Thank you very much. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.